for the logistic regression model, you have to understand by yourself what is the DV and what is the IV. That is the common sense and that is the rule of doing any analysis with regard to the regression. Faham Untuk buat linear regression, dengan baik-baik, linear regression you mesti ada prerequisite. Prerequisite maknanya kalau data itu tidak ada correlation, jarang kita akan buat linear regression. Faham? Sama juga dengan logistik. Cuma logistik ni dia tidaklah begitu strict. Dia tak begitu robust. Dia agak manja sikit. Dia agak macam boleh bertimbang rasa lah. So kalau anda nak buat logistik terus boleh. Tak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap saya tengah tunggu. Okey, so step yang pertama. Dah buka data dah? Awak yang dah buka data, saya belum kan? Dah. Dah buka. Ada berapa variable kat dalam tu? Banyak. Namakan variable-variablenya, dipersilakan. Sekarang ni amali bermula ya. Ya Allah, tak dengar apa benda apa yang awak cakap ni. Cuba seorang wakil bagi tahu. Apa yang awak nampak dekat data tu? ID, okey lagi. Kelas. Kelas tu awak boleh bayang kelas apa? Kelas orang yang duduk lah. Kelas 1 sampai kelas 3 kan. Okey lagi. Survive. Survive, betul. Okey, survive tu kalau anda tengok kat situ, dia pakai apakah dia punya label? No. What I mean is survive tu berapa? No. Satu kosong dengan satu. Okey, itu yang saya nak masukkan lah ya. 10 kali tanya pun lala awak dah faham. Alhamdulillah, itu hidayat daripada Tuhan Lagi? Apa dia? Kena tukar. Nanti dulu, nanti saya tunjuk. Okey, awak boleh masukkan titanic.sav ni. Okey, saya sekarang tengah buka saya punya file lah. So anda nampak ada beberapa variable dan anda akan nampak dekat situ ada satu DV. DV-nya adalah survivability lah ataupun yang anda sebutkan tadi, iaitu survive ataupun not survive. Betul tak? Jadi ia memang depends kepada apa yang anda nak tentukan ya. Kalau anda lihat kepada value label ini, dia ditentukan dengan perkataan 1 survive, 0 not survive. Maknanya kalau anda nak buat aplikasi yang sama pada data penyakit kamu yang melibatkan penyiasatan makanan, kamu kena gunakan maksud yang sama, iaitu apa yang anda nak tengok. Satu tu adalah apa yang awak nak tengok. Saya ulang satu tu apa yang awak nak tengok. Kalau saya nak tengok orang itu sakit, maka saya akan letak satu itu kosong itu sebagai pandai. Itulah aplikasi paling utama saya boleh fikirkan jika anda gunakan ianya di dalam logistik model masing-masing bagi menentukan risiko pendedahan penyakit terhadap sesuatu ejen penyakit. Causative agent lah dipanggil. Jelas Satu adalah survive, 0 adalah not survive. Satu adalah sakit, 0 adalah tidak sakit. Ikutlah apa yang anda nak tengok. Kalau anda nak tengok kebarangkalian not survive, maka anda akan tukarkan not survive itu sebagai 1 dan survive itu sebagai 0. Jadi probability yang anda akan dapat adalah probability mereka yang memang not survive. Maknanya kalau lebih daripada 1, itu adalah probability not survive. Faham Kalau isu yang ini, kita tengok probability apa lepas ni? Probability survive. Saya ulang banyak kali ni. Kita buat 1 survive, 0 not survive. So bila anda dapat OR dia akan cerita pasal survive ke not survive? Pasal survive lah sayang. Satu dia apa ni? Satu dia survive. Jadi kita nak cerita pasal survive. Jelas? Okey. Kita ada ID ni anda boleh abaikan sebenarnya. Tapi dia sebab digunakan untuk susun data ini sama dengan data yang ada dalam Excel, maka saya biarkan. Data ni sebenarnya dalam Excel dia tak seperti yang anda lihat sekarang lah. Dia ada banyak lagi variable lain. Cuma saya tunjukkan apa yang telah saya sintesis untuk memudahkan pembelajaran dan aplikasi ilmu ini. Pertama kita ada survivability status. Dan kita ada beberapa IV. IV yang pertama adalah class. P class refer to passenger class. Apa dia? Kelas passenger ini duduk. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pandai. Ada berapa responden kita?
Ya, itu sebab saya suka gunakan data ni sebab dia data beribu-ribu. Ni data yang sebenar, tapi saya tak pastilah sama ada accurate ataupun tidak. Tetapi kebanyakan ulama-ulama data analyst gunakan data ini untuk tujuan pembelajaran. Bagaimana nak membuat prediction of survivability based on the certain factor. So the first factor is the class, the second factor is the gender, the second factor another factor is the age and fair. Tetapi kalau anda perasan, saya sebenarnya lebih suka nak fokuskan kepada dua sahaja variable, iaitu passenger class dan jantina. Jelas Ini saya bagi tahu awak. Saya declare sekarang, saya hanya nak tahu, bukan passenger class dan jantina. Saya hanya nak tahu jantina dan umur. Jantina dan umur. Saya nak tahu ni dua je. Adakah orang tua selamat? Adakah orang muda selamat? Adakah wanita selamat? Adakah lelaki tak selamat? Jelas? Baik. Dalam penggunaan logistic regression, ada beberapa kepentingan data yang anda kena manipulate. Pertama adalah level of attributes. Ingat ni level of attributes. Apa maksud level of attributes? Kalau saya kata contohnya passenger class tadi kan. Passenger class ada berapa? 3. So dia ada nombor 1, dia ada nombor 2, dia ada nombor 3. Siapa yang bagi nombor 1, 2, 3? Penyelidik lah. Penyelidik yang letak nombor. Sama juga dengan jantina. Jantina ni dia ada level of attributes. Kenapa saya kata you kena awasi perkataan level of attributes? Sebab dia menentukan ajaran kita kepada komputer. Contoh, jantina kita ada lelaki dan wanita, betul? Lelaki dia letak nombor berapa? Dia tak letak. Pandailah awak dia tak letak. Dia dah letak kat situ. Male adalah 1, female adalah 2. Dengar baik-baik Female adalah 2, male adalah 1. Bila kata level of attributes, awak kena ajar SPSS nak tengok mana satu. Faham tak faham? So nanti dalam SPSS dia akan tanya, awak nak refer kumpulan mana sebagai reference. Faham tak maksud saya? So kalau anda kata referencekan nombor belakang. Bila anda kata reference nombor belakang, anda dah tahu kan wanita kita letak nombor berapa? So dia akan referencekan wanita. So apa yang keluar itu adalah bacaan lelaki ke wanita? Dia akan keluar bacaan lelaki lah sayang. Faham? Anda nak mereferkan apa tu, reference adalah satu. Reference ni maksud dia anda punya rujukan. Faham? Tak faham? Lelaki 1, anda letak coding 1. Perempuan anda letak 2. Dalam menu SPSS nanti, sekejap lagi, ni memang saya tak tunjuk lagi, tapi saya nak bayangkan kepada anda, dia akan tanya, anda nak refer nombor depan ke, nak refer nombor belakang? SPSS yang tanya nanti, kejap lagi. So anda decide lah, anda nak refer mana? Depan. Anda refer depan, maknanya SPSS akan jadikan satu tu. Satu adalah lelaki sebagai kumpulan yang akan diceritakan. Untuk dibandingkan dengan perempuan. Itu maksud dia. So apa yang result keluar, dibandingkan balik dengan apa yang kita refer tadi. Yang kita ajar komputer untuk di-refer. Jelas? Ini tak terpakai sangat lah. Kalau setakat gender ni tak payah buat. Yang paling penting sebenarnya buat yang dekat passenger class ni. Sebab apa? Dia ada 3. Jadi komputer tak tahu. Yang mana satu awak nak jadikan saya punya pengukuran. So komputer akan tanya nanti. Nak kira, nak dibandingkan dengan passenger kelas 1 ke? Nak dibandingkan dengan passenger kelas 3? Faham tak? Nak dibandingkan dengan. Bila kata nak dibandingkan dengan passenger kelas 1, maknanya passenger, data-data yang keluar nanti adalah passenger kelas 2, passenger kelas 3. Sebab passenger kelas 1 dijadikan sebagai reference. Okey, tak apa. Nanti anda nampaklah apa yang saya maksudkan. So, tanpa buang masa lagi, mari kita cuba. Dah bersedia belum? Pergi kepada analyze. Pergi kepada regression. Dah. Tak. Highlight tu is not the matter. It's no problem at all if you highlight it or you not highlight it, is okay. Biar aja pun tak apa, anda terhighlight pun no problem. No problem. Pardon, macam mana? Saya pakai survive 1 dan 0, ya benar.
Yang awak punya samalah kan. Awak ikut je yang saya punya. Ini sebagai contoh. Tak payah. Yang saya suruh tukar 1, 2 itu adalah contoh anda nak buat kajian yang dinamakan sebagai cohort. Ataupun anda nak gunakan cross tabulation. Bagus. Soalan kawan kamu ni. Bila masa kita nak pakai 1, 0, bila masa nak pakai 1, 2. 1, 2 ni adalah apabila anda buat cross tabulation. Cross tabulation yang mana? Ni cross tabulation kotak ni. Sebab kalau anda letak 01, dia akan jadi macam gini. Faham tak? Di mana kita nak sebenarnya dia jadi macam gini. Dia jadi ABCD. Dia ikut ABCD tu. So nak ikut ABCD, dia mestilah mengikut urutan menaik. Itu sebab bila anda nak menggunakan cross tabulation, pastikan susun ikut urutan. Iaitu sakit, tak sakit. Maknanya sakit mesti 1, tak sakit mesti 2. Expose, tak expose. Expose 1, tak expose mesti 2. Ini rule of thumb kalau nak pakai cross tabulation. Tapi kalau nak pakai logistik, tak kisah. Sebab apa logistik tak kisah? Sebab kita ajar dia. Kita boleh ajar dia. Kau cari nombor 1 ni sebagai outcome aku. Kau cari nombor 2 ni sebagai outcome aku. Cuma biasanya ulama' bagi tahu, ni bukan saya bagi tahu, ulama' bagi tahu, logistik yang paling senang untuk anda faham, jangan buat selain nombor 1, 2. 1, 0. Buat 1, 0. Sebab apa? Sebab kita dah cerita tadi, graf kat belakang tu. Iaitu probit logik kita ni adalah berdasarkan kita punya, kalau anda ingat lagi, daripada slide saya yang awal-awal tadi masa saya cerita perbezaan antara linear dan logistik, kita tengok kepada probability 1 ataupun bukan 1. Betul tak? Berdasarkan jadi, tak jadi. Dia tak ada tengah-tengah. Hidup, mati. Sakit, tak sakit. Probability of that occurrence. That's why bagus kita ajar tu komputer 01. Senang nak kita interpret nanti. Okay, jelas Siapa yang tanya soalan atau siapa yang ada keraguan, itu dimaksudkan kepada 1 dan 2, 0 dan 1. Analyze, regression, pergi kepada binary logistic. Dah? Apa yang dah? Dah, apa cakap lah? Dah tekan. Bagus. Sekarang ni dependent variable. Nampak tak kat atas ni dia ada tulis perkataan dependent. Apa maksud dependent? Apa maksud dependent? Dependent variable adalah outcome. Apa dia? Outcome awak apa? Survive. Pandai. Masukkan survive dalam dependent. Setakat ni faham? Apa yang awak faham? Masukkan benda yang kita nak buat prediction. Dalam isu ni kita nak cuba meramalkan berdasarkan probability. Saya ulang lagi sekali. Banyak kali saya cakap probability ni. Sebab saya tak nak anda confuse. Kalau linear, memang anda buat prediction sebenar. Tapi kalau logistik bukan prediction sebenar, dia adalah prediction berdasarkan probability. Okey, covariate adalah anda punya faktor. Ni kalau saya ada tersilap nanti Puan Hamiza mohon bantu saya. Kemudian kita akan masukkan yang paling basic lah. Saya nak tunjuk yang paling robust, nama dia gender. Masukkan gender. Dah masuk belum? Bila anda masukkan gender, anda kena tahu dia pembaris ke bukan pembaris. So saya nak tanya, gender ni pembaris ke bukan pembaris? Oleh kerana dia bukan pembaris, maka anda kena ajar dia. So anda pergi kepada categorical. Itu cara dia. Bila menggunakan logistik, anda kena ajar dia. Ini yang saya kata ni tadi. 1, 2, 3, kita kena ajar. Kita kena ajar. Kalau kita ada masukkan data numerik, tak payah guna button ni. Jelas tak jelas? Katakan saya masuk faktor yang lagi satu adalah AGE. Perlu tak saya pergi kepada categorical? Perlu. Hanya untuk yang gender saja. Yang age tak payah. Ambil gender, masukkan ke dalam categorical covariant. Nampak tak? Nampak ke tak nampak? Okey, apa yang dia tulis di dalam kurungan tu? Indicator. Dan anda lihat di bawah, dia kata reference kategori adalah last. Apa maksud last? Pandai. Nombor 2. Nombor 2 kita adalah jantan. Lelaki kan?
Indikator last kita. Indikator last kita adalah perempuan. Sorry, maafkan saya. Perempuan. So inilah yang saya kata tadi, mana yang anda nak jadikan reference, anda adjust kat sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jelas tak? Kalau anda confuse takdir Allah Subhanahu Wa Taala, anda confuse, ya Allah, aku nak pilih depan ke aku nak pilih belakang? Gunakan ilmu apa nama ni? Titanic ni. Sebab apa? Kejap lagi kalau run, nampak dia tinggi, maknanya kita tahu ini perempuan. Kalau dia rendah, maknanya kita tahu dia lelaki. Faham tak? Itu sebab saya suka gunakan Titanic ni. Jadi salah macam mana pun anda boleh berpaksi kepada jalan yang benar. Sebab anda dah tahu yang hidup semua perempuan. Yang tak hidup adalah lelaki. Sampai hati kau cakap kemain kuat lagi, lelaki. Lelaki senyap je bila tanya. Yang hidup adalah perempuan, lelaki senyap. Yang mati adalah yang perempuan cakap, lelaki. Okey, kemudian kita tekan butang continue. Ini contohlah. So katakan saya tak nak cerita siapa depan, siapa belakang, saya nak run je. Lepas tu saya nak tengok apa jadi. Lepas tu kita interpret. Benda ni sepatutnya cerita apa? Boleh? Kita main game tu, senang. Kemudian kita pergi kepada option. Okay, option. Option ni ada banyak lah benda awak kena klik. Tapi saya ambil yang penting-penting je. Dah ready belum? Pertama, awak akan ambil Hosmer, Lemeshaw, goodness of it. Ini adalah ujian hipotesis. Hosmer, Lemeshaw, goodness of it. Ni, Hosmer, Lemeshaw. Hosmer, Lemeshaw. Macam tu. Kemudian anda ambil CI for EXPB. Okey, dengar baik-baik. Perkataan EXP dalam kurungan B ini bermaksud OR. Saya ulang. EXP dalam kurungan B adalah untuk mendapatkan O. Bukan oh my god, OR. Okey. RR nak dapat dekat mana? Dekat cross tabulation, ya. RR tak boleh dapat dekat sini. RR kena dapat dekat cross tabulation. Yang lain-lain ni awak nak klik boleh tak? Kliklah ikut suka kamu. Saya ambil ni dua je. Hosmer, Lemeshaw dengan CI for exponential B. Means what? Dia akan bagi OR, dia akan bagi CI. CI ingat lagi tak interpretation dia macam mana? Langgar satu signifikan ke? Tak langgar satu signifikan. Pandai. Tak langgar satu signifikan. Langgar satu tak signifikan. Pandai. Saya suka ilmu yang telah awak apply ini. Awak tekan continue. Kemudian awak ada bootstrapping dan lain-lain, bla bla bla, and so on so forth. So I'm going to run it in a robust. Bila saya kata robust, awak dengar ayat saya Apa maksud robust? Pandai, macam kasih hantam sajalah labu, macam tu. Tapi kalau anda lihat, dia ada lagi option seperti method. Method ini bermakna kita ajar komputer analyze mengikut step. Step ke depan, step ke belakang, step secara semuanya, step sikit-sikit. Faham tak? Tak faham Ini maknanya 2 IV, 1 DV. Apa IV kita? Umur dan juga gender. Pandai. Okey. Dah siap, maka anda akan tekan butang paste. Paste. Click the paste button over there. Or you can also click OK lah kan. Anda nak tekan OK pun boleh lah. Saya letak paste lah supaya senang saya nak copy the syntax and share with you later on in my GitHub page. Dah buat ke? Apa dia keluar? Masya Allah, kana wa malam yasha' lam yakun. Apa yang awak keluar ni wahai syntax? Okey, syntax saya kat sini, dia tersembunyi. Baik, tuan-tuan dan puan akan nampak syntax seperti berikut. Saya akan tekan butang highlight dan saya akan tekan butang run. Dan anda akan nampak ada beberapa cerita di sini. Okey, nampak tak nampak? Okey. First kali, ingat balik apa saya cakap tadi. Saya cakap DV awak adalah 1 dan 0. 1 bermaksud hidup. Betul tak? 0 bermaksud Okey. Katakan kamu tak sure kan pasal reference kategori tadi. Betul tak? Kamu confuse pasal yang step yang nombor 2 ni. Okey, ini contoh. Kamu confuse. Bukan kamu je lah. Kadang-kadang kami pun confuse juga. Ini reference kategori ni nak letak mana Ini saya tunjuk contoh anda terconfuse. Tengok balik. Anda dapati gender indicator last. Maknanya dia menggunakan wanita sebagai reference. Jadi yang akan keluar kejap lagi adalah pasal lelaki. Faham tak faham?
So kalau anda terconfuse benda-benda ni, tengok result dia anda dah boleh cerita. Tengok result. Negatif 2. Maknanya adalah apa? Kita tahu dalam kepala otak, 1 lelaki. Betul? 2 adalah perempuan. Itu bukan cerita dia. Cerita dia dekat EXPB. Sebab saya kata tadi, EXPB adalah dipanggil apa dia? OR. OR lebih daripada 1. Ini cerita orang hidup kan? Maksudnya dia punya kebolehidupan dia adalah tinggi. Betul? Tapi kalau kita tengok nilai OR dia adalah kurang daripada makna dia kebolehidupan dia adalah tidak tinggi lah, rendah. Faham tak faham? Faham kan? Ada yang mungkin tak faham, saya kena tunting macam ni lah. OR sama dengan 1 maknanya null. Tak ada apa-apa risiko. RR lebih besar daripada 1 hidup. Sebab kita punya DV 1 kita ni adalah hidup, 0 kita ni adalah mati. Jelas tak? Jadi siapa yang melebihi 1 dikatakan hidup. Betul. Tetapi kalau bukan RR maafkan saya, OR. Tetapi kalau OR kamu kurang daripada 1, yang ini kita kata penghalang hidup. Kalau dah belajar sebelum ni kan dipanggil protektif kan, betul tak? Protektif tu hidup kan maknanya. Penghalang hidup apa? Matilah, pandai pun. So itulah cara dia bila anda terconfuse. Tapi tak apa, Puan Hamiza akan ada bersama saya untuk ajar kamu buat interpretation. Baik, saya kena tangguhkan dulu dekat sini dan saya akan explain sekarang. Kalau anda tak faham, bagi tahu. Okey, ini contoh yang pertama. Okey, kita buat contoh lagi satu, boleh? Sebagai perbandingan. Anda pergi balik benda yang sama tadi, analyze. Anda pergi balik analyze. Saya akan pause video ni, saya akan explain dengan lebih detail. Anda pergi kepada binary logistik juga. Tetapi sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, pergi kepada gender tadi, tekan categorical, anda ubah. Anda ubah reference kategori. Anda tekan butang gender dalam kurungan indikator, anda tukar kepada first. Dan anda tekan butang change. Change. Maknanya sekarang, siapakah reference? Nombor 1. 1 adalah male. Jadi result yang keluar sepatutnya dia menceritakan probability perempuan. Faham kan? Okey. Sepatutnya begitulah. Jadi awak terconfuse pasal benda-benda ni, kembali kepada jalan yang benar. Jalankan dulu yang robust, fikirkan result, sepatutnya keluar macam ni. Kalau tak keluar, modify accordingly. Saya tekan paste ataupun OK button dan dia akan keluarlah as what you want. And we already discussed it before. So saya rerun balik analisis yang sama, tetapi awak akan perasan ada beza dekat jadual yang last. Nampak tak jadual yang last, tuan-tuan dan puan-puan? Nampak ke tak nampak ni? Sekarang ini dia cerita OR dia 11. So ini adalah perempuan ke lelaki? Mustahil lelaki ni. Perempuan. Panjang nyawa perempuan ketika kain teknik. Faham Yang pasal reference kategori tadi bagi saya confused. Tapi kalau awak dah boleh nampak, maka awak jelaslah. Siapa yang awak letak reference, dia akan jadi petunjuk kepada apa yang kita nak tengok dengan. Macam tadi kan kita letak, kita nak gunakan lelaki sebagai perbandingan. Jadi apa result yang keluar adalah result perempuan. Kalau saya ada passenger kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya letakkan reference passenger kelas 1. Jadi apa yang keluar dalam result akan menceritakan kelas 2 dan kelas 3. Kalau saya gunakan kelas 3, maka yang wujud nanti adalah penceritaan kelas 1 dibandingkan dengan penceritaan kelas 2. Pandai. Jelas? Jelas tapi tak boleh. Lepas ni kita buat sama-sama ya. Okey, saya kena pause sekejap, tapi saya akan repeat balik semula explanation saya. Alright, ada beberapa soalan boleh tanya? Bila dah buat ni, boleh tanya. Tanyalah.